InsyaAllah para sahabat semua insyaAllah boleh sambung tak kiralah masa mana sepanjang hari ini. Dan insyaAllah akan tafsirnya akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Zaid kita, ya, yang memang lengkap berpakaian mak kilau hari ini insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bariki wasallim. Bersyukur kita banyak-banyak ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, serta dengan karamah dan hikmah kedua ibu bapa kita, sama-sama dapat kita berada dalam ruang apa nama ruang ni? Selpet Sejahtera Garden ini untuk kita menyempurnakan satu program yang telah diatur oleh pihak Selpet tiap-tiap awal bulan untuk kita menghayati surah Al-Kahfi dan juga pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam surah tersebut. Saya mulai kalam saya dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, masa pun yang diberikan dalam atur cara 5 minit saja. Pembukaan saya pun dah 2 minit setengah. Ada 2 minit setengah lagi. Alhamdulillah. Giliran saya dah habis dah. Ya. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahmati sekalian, apabila kita membicarakan tentang surah Al-Kahfi ini, saya fikir maklum dan sangat-sangat kita tahu. Sudah berapa bulan kita membaca, dan juga di kalangan kita pun sudah baca tafsirnya, sudah mengetahui tentang pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Dan Rasulullah sendiri pun telah menyebutkan dalam hadisnya, amalkanlah surah Al-Kahfi ini, kan? Kerana banyak sangat fadilat yang terdapat di dalamnya. Antara lain yang selalu disebut-sebut yang menjadi amalan kita ialah mengamalkan 10 yang terakhir dan juga 10 yang terawal dalam surah Al-Kahfi bagi menghindarkan fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, silibus sukatan mata pelajaran kata 4 kata 5 memang kena wajib hafal ni. Kenapa kita katakan wajib hafal? Kenapa zaman ini baru timbul? Kenapa silibus ini tidak daripada awal dahulu? Maka kita akan jawab, ini adalah apa orang kata academic review. Sama juga macam kita lah. Kita pun ada academic review juga. Tapi Quran ni dia tak ada review. Kalau itu je lah. Tapi adjustment tu tetap ada. Tapi silibus itu berada dalam tempoh saya fikir dalam 7, 8 ke 10 tahun kebelakangan ni baru ada. Jadi anak-anak kita diwajibkan hafal. Sempena itu juga kita lihat fitnah-fitnah akhir zaman ni sudah banyak berlaku dan kita sedang melalui dan kita akan menghadapi zaman kita dan anak cucu kita. Kenapa dikhususkan dengan surah Al-Kahfi? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama tentang fitnah akhir zaman. Yang kedua ini tentang golongan muda yang terselamat daripada fitnah. Saya membicarakan ini kerana kita berada pada 1 Zulhijjah ialah pengorbanan. Ya, korbanlah. Erti korban ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang kita buat. Khasnya daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang pasti 9 Zulhijjah Rasulullah menggalakkan kita berpuasa, ya, dan juga kita digalakkan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, memperbanyakkan ibadah tersebut. Namun daripada 1 sampai 8 disuruh memperbanyakkan. Yang pasti 9 Zulhijjah tu ada ibadat khusus berpuasa. Saya membicarakan dalam soal ini Al-Kahfi dengan pengorbanan dan juga Zulhijjah ini apa implikasinya, apa iktibar yang kita nak dapat. Dan juga kita sebagai staff ataupun kita sebagai orang yang bertugas ataupun tuan-tuan puan-puan sebagai guru yang mengajar dan kita bertugas di bahagian pentadbiran, apakah pengorbanan yang kita nak lakukan dan juga yang terlibat dalam kehidupan kita sehari-harian, khasnya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita, kita baca kisah Ashabul Kahfi, apa dia? Mempertahankan iman, iaitu mempertahankan akidah. 7 orang pemuda yang beriman keluar daripada tempat tinggalnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kemewahan yang dia ada, meninggalkan keluarganya, berpindah ke satu tempat di dalam gua untuk mempertahankan iman. Kita
laluan-laluan kita pada masa-masa yang mendatang belum tentu lagi sinarnya terserlah. Kelamnya kita belum tahu lagi akan menjadi terang ataupun tidak. Khasnya kepada anak-anak kita. Sedar atau tidak, yang kita lalui ini, sedang kita lalui ini akan terus berlalu dan akan dilalui pula oleh anak-anak cucu kita. Tuan-tuan, puan-puan semua sudah tahu. Apabila kita berada dalam ruang, apa orang kata ni, ruang pandemik ini, tuan-tuan pun dah baca internet macam-macam. Orang yang nak keluar daripada zaman fitnah, keluar nak membuat penempatan baru, nak membuat persediaan baru. Semuanya itu mereka ambil apa orang kata, pengajaran itu sempena macam dalam surah Al-Kahfi. Namun demikian, kita merancang, tapi Allah Ta'ala lah yang sebenar-benar perancang. Kita melalui zaman ini mengikut yang tersurat sebagaimana dikhabarkan di dalam Al-Quran. Tapi tahukah kita bahawa segala rahsia yang terkandung di dalam Al-Kahfi itu kita lalui dan kita sedang hadapi pada waktu-waktu yang mendatang. Soalnya, persediaan kita bagaimana? Pengorbanan yang kita lalui ini sama ataupun tidak sebagaimana yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Pula lagi zaman sekarang ini keluar pula cerita makidah lah, mempertahankan agama. Dia nak cerita itu je, mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Maka inilah keadaannya yang kita nak kena cakap kepada anak-anak cucu-cucu kita. Kita bukan berkorban setakat berbuat ibadah korban. Memahami konsep ini dengan pembacaan Al-Kahfi kita itu mesti selari, kerana Quran dan hadis itu tidak bertentangan. Hanya kitalah yang mentafsirkan itu perlu selari dengan apa yang terkandung dalam Quran. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak di dalam surah Al-Kahfi itu menjadi amalan-amalan kita. Contohnya sebagaimana yang dikhabarkan di dalam surah Al-Kahfi, apabila dia nak masuk pintu syurga ke, dia kata apa? Rabbana, apa kata? Hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina inna bina rasyada. Ini amalan yang kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari, dan banyak-banyak kali kita kena minta supaya Allah Taala kurniakan rahmat kepada kita dan juga luruskan urusan kita, permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Pengorbanan kita untuk kita adalah untuk akhirat. Pengorbanan kita untuk anak-anak kita adalah untuk mempertahankan iman. Pengorbanan anak-anak kita yang kita lalui itu adalah untuk Islam kembali bersinar di kemudian hari. Sebab itu Sayyidina Ali mengatakan apa? Jika kamu nak lihat generasi zaman kamu akan datang, lihatlah generasi kita pada zaman sekarang. Kalau generasi kita haru biru, esok pun kamu tak mau hidup. Katanya begitu. Maka kita bertanggungjawab mempersiapkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita, umat kita, sahabat-sahabat kita, orang di sekeliling kita, memperkuatkan yang dalaman kita. Jangan kita fikir ibadah kurban itu untuk diri kita. Banyak yang salah faham dalam hal ini. Jadi saya fikir ataupun saya berpendapat, bukan laluan hidup kita ni untuk kita. Pastikan laluan kita ini untuk orang-orang yang seliling kita dan orang-orang yang mendatang selepas kita. Sebab pemuda Ashabul Kahfi katanya apa? Sebelum aku nak balik ke gua nanti, maka mereka pun memberikan tazkirah kepada orang-orang yang mereka hendak tinggalkan. Kata dia, ialah berimanlah kamu kepada Tuhan dan janganlah kamu tunduk kepada orang-orang yang hendak mengajak kekufuran kepada Tuhan. Baru dia pergi ke gua balik. Baru Allah Ta'ala tidurkan mereka semula dan ambil nyawa mereka. Apa maknanya? Orang-orang muda memberikan peringatan kepada orang-orang kebanyakan supaya jangan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambillah ini sebagai satu iktibar yang selalu kita bagi tahu kepada anak cucu kita. Esok-esok, senang kita hari ini bukan senang kita selama-lamanya. Persiapan kita hari ini bukan untuk kita dan keluarga kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita dan juga umat kita. Kita berusaha dan Allah kiralah usaha kita. Sebab apa? Tidak ada rugi pun orang yang berusaha, bermujahadah. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuan-tuan, puan-puan, berjuang di dalam pengajaran adalah mujahadah kita. Kita bekerja pun adalah mujahadah kita mengikut kadar-kadar kita. Al-maklum, kita manusia biasa. Banyak kesukaran, banyak kesilapan dan juga banyak kelompongan yang kita buat. Dengan manusia kita minta maaf, dengan Tuhan kita minta ampun. Hidup ini mudah
tetapi jangan kita mempermudah-mudahkan, kerana laluan-laluan yang bakal mendatang ini kita tak tahu nak jadi apa pada generasi kita yang mendatang, untuk kita juga, untuk orang-orang di sekeliling kita juga. Mudah-mudahan kita sentiasa mempertahankan iman, ikut cara yang telah digariskan oleh Tuhan, ikut cara yang mampu kita. Perkongsian ini bukan setakat kita bagi tahu anak-anak kita dan juga anak-anak murid kita dalam kelas. Orang kata Islamization of knowledge kan? Betul lah tu. Orang nak Islamiskan English macam mana? Orang nak Islamiskan bahasa Arab macam mana? Orang nak Islamiskan Quran tu pun memang Quran tu pun nak Islamis dah. Katanya macam tu. Ataupun bahasa Malaysia orang nak kata nak Islamiskan tu macam mana? Kita cakap mudah ilmu tu Allah Ta'ala. Memang dah Islam. Semua kata tak ada Islam dah. Allah Ta'ala yang bagi ilmu. Betul lah tu. Lagi? Maka yang dikatakan lagi itulah menggunakan kebijaksanaan kita sebagai orang yang mengajar bagi mendekatkan anak-anak didik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa ia ke jalan tauhid. Walaupun kita mengajar bahasa Inggeris, walaupun kita mengajar bahasa Malaysia, walaupun kita mengajar bahasa Arab, walaupun dia mengajar Quran, kita tak boleh menjadikan awak Quran memanglah awak ustaz. Betul ke kata begitu? Tak. Kerana kita sebagai khalifah dipertanggungjawabkan, setiap orang itu mesti al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia bukan kira kita berada dalam golongan, kita berada dalam akademik kita, dalam melompokkan ilmu begini tidak. Kerana Allah Taala malaikat nak bertanya kepada kita tu sebab kita Islam. Dia tak kata pun kita awak kursus apa, awak grade macam mana, awak sekolah mana dulu, sekolah ke, sekolah agama ke. Ini soalan-soalan dalam kubur ni, soalan macam ni. Ada bahagian-bahagian dia. Oh, tidak begitu. Kerana soalan kita semua sama atas tanggungjawab kita sebagai mukmin. Kalaulah jadi mukmin, kalau kita jadi Muslim, kita patuhlah. Mukmin saja yang boleh hidup. Sebab itu Ashabul Kahfi kata, beriman kepada Tuhan, jangan kau kufur kepada orang yang mengajak kekufuran. Maknanya apa? Walaupun orang suruh kita bermaksiat, orang suruh kita berpaling kepada Tuhan, tetap kita mempertahankan iman kita. Begitulah juga kita. Lompok apa yang satu lagi yang kita kata ada dalam hadis, orang-orang nanti, satu masa nanti, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ini, dia berbuat sesuatu sejengkal dengan sejengkal, kita ikut je. Sehasta-hasta kita ikut. Kalau dia masuk lubang biawak pun kita ikut juga. Sedar atau tak sedar? Apa yang kita ikut sekarang? Saya bukannya hendak mengajar, tetapi kita nak membuka kembali kita punya pemikiran. Apa yang kita ikut, jangan nanti Tuhan bagi kemurkaan kepada kita, balanya nanti kita yang mendapat. Kerana apa? Kerana salah faham kita memahami Quran dan hadis yang digariskan oleh agama kita. Dia suruh ikut, yang kita ikut buat apa? Jadi yang kita ikut juga pasal apa? Kita dah tahu tempat tu tak elok, kita pergi ikut juga. Sedar tak sedar, memahamilah agama itu secara menyeluruh untuk kebaikan kita sekaliannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dalam usaha-usaha kita. Lebih-lebih lagi pula kita berada dalam bulan pengorbanan ini. Memang korbanlah kita. Segalanya korban. Korban bukan kita sembelih lembu saja. Korban nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mengorbankan masa untuk anak-anak, mendidik anak-anak kita. Mengorbankan segala jerih payah kita mendidik anak-anak didik kita. Mengorbankan segala-galanya untuk tujuan semua itu kembali beriman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan itulah saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga-moga kita mendapat manfaat, barang yang elok daripada Allah Ta'ala, barang yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaid, yang memang kupasannya memang mantap ya. Jadi saya tengok hari ni pun semua sahabat-sahabat tak bergerak ya. Dan saya rasa sepanjang saya menghadiri program Kahfi ni, hari ni paling ramai. Mungkin dia tengok Ustaz Zaid yang bagi penceramah hari ni ya. Alhamdulillah. Mungkin lepas ni kita bagi setiap bulan Ustaz Zaid aja. Okey, jadi itu saja, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa next bulan pula insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tu si bangun ke? Saya lagi